Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Profesor Maddiah Dr. Nur Azimah Zakaria selaku pensyarah bagi subjek Prosa Melayu BSS 3173 serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Syamsul Hamzah bin Muhammad Jalani memegang kad matrik D2019 2090913. Pada kesempatan ini, saya akan membentangkan pengenalan tentang novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Aib. Novel ini mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang murid yang cerdik dan disenangi oleh teman-temannya. Namun, Dahlia menghadapi masalah keluarga sehingga mengganggu tumpuan terhadap peperiksaan STPM yang bakal didudukinya. Sebagai anak sulung, Dahlia terpaksa memberikan perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai masalah melanda keluarganya. Ibunya, Saleha, dirawat di Hospital Permai kerana mengalami masalah tekanan mental. Ayahnya pula dipatuk ular sehingga dimasukkan ke wad selama beberapa hari. Adik lelakinya pula terpengaruh dengan rakan-rakan sehingga tidak berminat untuk belajar. Situasi ini boleh menyebabkan Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Tindakan berani Dahlia terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said tidak dihargai. Malah, dia dicemuh kerana gagal menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, Dahlia tetap tabah menghadapi dugaan. Hadiah atas kesabarannya menghadapi pelbagai dugaan hidup ialah kejayaan Dahlia yang dapat melanjutkan pelajaran ke Jepun dan pertunangannya dengan Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Kipli, pemegang kad matrik D2019-1087918, akan menguraikan tentang plot permulaan di dalam novel Songket Berbenang Emas. Plot yang pertama iaitu Dahlia, pelajar tingkatan 6 atas sedang menjalani latihan bola jaring di padang sekolah iaitu padang bola jaring. Mereka berlatih kerana ada perlawanan dengan pelajar-pelajar 6 rendah. Plot yang kedua, semasa berhenti berehat, Dahlia teringat akan maknya yang hilang ingatan di rumah. Azhari datang menemuinya di kantin sekolah dan memberitahu bahawasanya Azhari sudah tamat pengajiannya di universiti. Plot yang ketiga, dia menyuarakan hasrat mahu merisik Dahlia. Pada petang itu, Azhari menghantar Dahlia pulang ke rumahnya di kampung Parit Haji Rais selepas tamat latihannya bermain bola jaring. Itu sahaja plot permulaan. Saya sambungkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan pula. Dahlia amat sedih melihat keadaan emaknya iaitu Saleha yang berada di kebun getah pada waktu senja. Emaknya pula sudah tidak mengenalinya lagi. Dahlia dan abahnya memujuk emaknya untuk pulang ke rumah dengan bantuan orang kampung. Nek Kiah pula menyalakan embung yang menyebabkan Saleha menjadi kurang siuman. Dengan bantuan Haji Sulaiman, Saleha dibawa ke Hospital Batu Pahat dan seterusnya dihantar ke Hospital Permai di Johor Bahru kerana keadaannya yang semakin serius. Dahlia pula terpaksa keluar dari asrama dan kerap ponteng sekolah kerana menguruskan adik-adiknya. Ayah Dahlia pula dimasukkan ke wad kerana dipatuk oleh ular. Yang seterusnya ialah bahagian konflik. Dalam plot yang merangkumi konflik dan perumitan ini mengisahkan tentang Dahlia dan keluarganya. Dahlia dan keluarganya dipaksa berpindah oleh Nek Kiah jika tidak mampu membayar wang sebanyak RM15,000 setelah dihasut oleh Seman untuk menjual tanah dan menyebabkan
Dahlia menjadi tertekan kerana keluarganya tidak mampu untuk membayar wang tersebut. Seterusnya, Dahlia sering disalahkan oleh Aton atas kematian anaknya yang bernama Said. Anaknya bernama Said telah mati lemas walaupun Dahlia telah mencuba untuk menyelamatkannya. Kehadiran Azhari dan juga Najib ke rumah Dahlia menyebabkan Nek Kiah memandang serong kepadanya. Begitu juga sikap Aton yang sering menyindir Dahlia. Najib cuba memikat Dahlia. Begitu juga Azhari yang datang melamar Dahlia kerana Azhari bimbang jika Dahlia dipikat oleh orang lain. Haji Sulaiman menasihati orang kampung agar bersatu dan prihatin terhadap jiran tetangga. Hal ini kerana Haji Sulaiman mendapati bahawa orang kampung telah jarang mengamalkan sikap bantu-membantu dan prihatin terhadap orang lain. Seterusnya kita pergi ke bahagian klimaks atau kemuncak. Abu Bakar menjumpai kain merah yang sudah rebut. Di dalamnya terkandung telur ayam yang mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan juga paku. Dahlia kemudiannya menyuruh Abu Bakar membuangnya ke sungai. Selepas itu, Saleha kembali sembuh dan dibenarkan pulang ke rumahnya. Nek Kiah pula yang sakit dan dirawat di hospital. Selama 2 hari, keluarga Dahlia lah yang menjaganya. Setelah keluar dari wad, Nek Kiah tinggal bersama keluarga Dahlia sehingga dia benar-benar pulih. Nek Kiah mula berubah dan berbuat baik dengan keluarga Dahlia. Banjir yang berlaku di kampung Parit Haji Rais telah membawa hikmah apabila penduduk kampung bersatu dan bergotong royong membina rumah embung yang roboh dilanda banjir setelah dinasihati oleh Haji Sulaiman. Akhir sekali, kita pergi ke bahagian peleraian dalam novel ini. Dahlia tinggal di asrama semula kerana peperiksaan STPM sudah hampir tiba. Keluarga Azhari telah menetapkan tarikh pertunangan Dahlia selepas peperiksaan STPM tamat. Kedatangan Cikgu Daim telah membawa berita gembira apabila Dahlia telah terpilih untuk mengikuti pengajian di Jepun selama 4 tahun. Sebelum ke Jepun, Dahlia perlu mengikuti kursus bahasa Jepun di Universiti Malaya selama 6 bulan. Majlis pertunangan Dahlia terlewat kerana jurucakap majlis lewat sampai. Azhari datang berjumpa Dahlia di stesen bas sebelum Dahlia bertolak ke Kuala Lumpur. Dia telah menghadiahkan songket berbenang emas berwarna merah kepada Dahlia. Azhari mahu Dahlia menjaga jati dirinya sebagai orang Melayu, walaupun berada di mana-mana jua. Setakat ini sahaja daripada kami. Kami memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan tutur bicara semasa pencapaian kami tadi. Sekian, terima kasih.